Hello everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Secinta Tech Talk dan menyertai webinar kami untuk hari ini. Kembali lagi bersama saya Nazia selaku host anda untuk Tech Talk hari ini. Hari ini kita akan bercakap mengenai penyakit karah. Seperti biasa, jika anda ada sebarang soalan semasa pembentangan ini, sila typekan di ruangan komen di bawah. Kami akan membalas komen atau pertanyaan anda secepat mungkin. Jangan lupa like dan share sesi ini di Facebook anda. Sebelum kita mula, seperti biasa saya ingin memperkenalkan penyampai untuk topik kita hari ini iaitu Encik Muhammad Fazrin bin Jamil selaku wakil jualan kami di kawasan Kerian Perak. Untuk makluman tuan-puan, Encik Fazrin sudah bersama Secinta selama 5 tahun dan mempunyai pengalaman yang baik di lapangan terutama di kawasan tanaman sawah padi. Kami berharap agar perkongsian maklumat dan penerangan pada hari ini dapat membantu tuan-puan untuk mengelakkan serangan karah. Dengan tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan Encik Fazrin untuk memulakan pembentangan anda. Silakan Encik Fazrin. Okey, baik Najah, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada para pesawah yang hadir pada malam ini. Pertama sekali, kepada para pesawah yang belum like Facebook Secinta Malaysia, boleh like dan share kepada kawan-kawan para pesawah yang lain supaya dapat informasi yang terkini lah daripada Secinta. Okey, pada malam ini saya akan menceritakan topik untuk kawalan karah daun dan karah tangkai. Okey, saya akan menceritakan pada para pesawah bagaimana kita hendak mengenali serangan karah itu. Okey, dalam masa yang sama, kitaran hidup karah itu kita perlu tahu supaya dapat buat kawalan lah. Okey, supaya kita dapat mencegah dan merawat lah. Bila kita dah tahu kitaran hidup, kita dapat mencegah dan merawat serangan karah itu tadi. Okey, bila kita dah nak merawat atau mencegah, kita mesti menggunakan racun. Jadi saya akan ceritakan keselamatan lah yang perlu diutamakan. Okey, dan yang terakhir, waktu yang optimum untuk buat kawalan karah ini tersebut. Okey. Wow, saya sangat teruja ya untuk mengenali penyakit karah ini. Mungkin Cik Fazrin boleh bagi tahu ya bagaimana para petani kita ingin mengesan karah di kawasan atau bendang mereka. Okey, selalunya para pesawah dia akan buat rondaan di waktu pagi ataupun di waktu petang lah. Okey, dia akan turun ke bendang untuk melihatlah okey, bendang mereka macam mana. Okey, waktu mereka turun ke bendang itu kita boleh mengenal pasti serangan dengan melalui bentuk dan warna yang ada di daun pokok padi kita itu. Okey, saya akan ceritakan lebih mendalam. Okey, kalau tuan-tuan yang pada malam ini boleh lihat gambar rajah yang tertera sekarang ini, itu spora yang kita lihat di bawah mikroskop. Okey, yang menunjukkan spora kulat itulah. Okey, sebelum terjadinya karah. Okey, gambar rajah kedua yang kita boleh lihat iaitu melalui bentuk dia seperti belian. Okey, lepas tu warna dia warna coklat. Okey, dan di tengahnya seperti ada titik putih. Jadi kita boleh lihat selalunya bila kita buat pemantauan, kita turun ke bendang, bila adanya tanda bentuk ataupun warna ini, kita perlulah buat kawalan dengan cepatlah. Okey. Okey, Najah, yang saya maksudkan tadi bentuk dan warna itu, Najah boleh tengok di gambar Najah ni dia lagi dekat lah. Okey. Jadi Najah boleh tengok dia berbentuk permata tadi tu, diamond shape tu. Dan di tengah tu ada bintik putih. Kalau Najah tengok lama-lama dia macam mata bentuk dia. Okey. Dan dia ada warna coklat. Keperang-perangan sikit lah di luar tu. Okey. Okey, jelas berbentuk berlian dan ada mata sedikit di daun dia. Baik, ya, betul. Jelas sekali. Okey, untuk karah tangkai pula, kalau tuan-tuan boleh lihat di gambar rajah yang pertama ini, di batang tu, tuan-tuan boleh lihat kenapa ada satu macam dia bintik hitam ataupun macam ada coklat sikit lah. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, okey, ayak embun yang ada di pokok padi tuan-tuan tu, okey, bila dia turun, dia akan terlekat di situ.
bila ada karah di situ, dia akan kumpul di situ. Jadi dia akan jadi hitam lah dekat situ. Okey. Dan gambar rajah kedua yang tuan-tuan boleh tengok, okey, buah itu dia jadi hampa. Kalau tuan-tuan boleh tengok dia punya tangkai tu kering. Okey, daripada titik hitam gambar rajah pertama tadi tu yang saya maklumkan tadi sampai ke buah hujung dia jadi kering. Okey, disebabkan nutrisi pokok padi itu tak dapat kita salurkan ke dalam kantung pengisian buah tadi. Dia berbeza sedikit Najia ya. Okey, ini adalah kitaran hidup karah. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat, yang pertama spora tersebar ke permukaan daun ataupun tangkai lah tadi. Okey, di daun dia akan nampak seperti diamond shape tadi. Dan yang kedua di tangkai nampak titik hitam tadi. Okey, lepas tu dia akan melekat dan mula bercambah lah di daun ataupun tangkai pokok padi kita. Okey, dia akan pasak dan akan menembusi tisu pokok padi kita yang terdedah. Okey, dan yang kita boleh lihat gambar yang ada di gambar rajah ni, kesan karah itu kelihatan dalam masa 9 hingga ke 14 hari selepas penampakan spora. Lepas tu bila dah ada bintik kesan yang kelihatan ni, spora tu dia akan mula merebak dan dijakiti ke pokok lain dengan bawaan angin lah. Okey, ini kitaran dia lah, dia akan ada di dalam bendang kita. Okey. Yang ini karah tangkai. Karah tangkai ini boleh menyebabkan kehilangan hasil di saat akhir lah. Okey, jadi tuan-tuan perlu buat kawalan yang awal. Okey, dari karah daun lagi tuan-tuan dah kena buat kawalan supaya karah tangkai tak berlaku lah. Okey tuan-tuan. Okey, ini tindakan untuk mencegah dan merawat lah. Okey, di Syngenta kita lebih mencegah lah, okey, supaya dapat mengawal serangan karah itu. Kalau tuan-tuan boleh tengok di gambar rajah ini, yang atas itu Apraesium tadi tu saya ceritakan tadi, bagaimana spora tu dia lekat di permukaan daun dan tangkai pokok padi kita. Okey, yang di bawah itu kalau tuan-tuan tengok gambar rajah pangkah tu, kalau Nadia pun boleh tengok ada pangkah, itu menunjukkan kaki spora yang untuk menghasilkan pasak tidak berjaya, maknanya tidak terbentuk lah. Okey, dan di sebelah itu kalau tuan-tuan tengok dia berjaya untuk pasak dan menembusi sel daun ataupun tangkai itu. Dia berbeza lah. Kalau kita buat pencegahan, dia tak akan terjadilah serangan itu, tapi bila kita tak buat pencegahan, dia akan terjadi. Kaki spora itu akan pasak di sel daun ataupun tangkai. Okey. Okey. Yang kedua, kita kena merawatlah supaya dapat menyekat penghasilan pasak jangkitan tadi, mycelium yang saya tunjuk tadi, gambar rajah tadi, dapat menyekat penghasilan kaki spora tadi tu. Okey, dan dapat mengurangkan penyebaran spora ke pokok lain. Bila dah ada serangan karah ini, jadi kalau tuan-tuan tak buat kawalan, dia akan terbang pergi ke bawah angin tu, dia akan pergi ke pokok yang lain lah. Jadi dia akan merebak dengan cepat lah. Jadi tuan-tuan perlu buat kawalan lah. Okey. Okey, di Syngenta kita ada racun kulat yang bahan aktifnya adalah propiconazole dan tricyclanazole. Okey, saya bungkusan dia 500 ml, setengah liter lah, senang bahasa Rifahami, setengah liter. Okey, kadar penggunaan dia 500 ml per hektar, kira satu botol per hektar. Okey, mood tindakan dia adalah sistemik. Okey, dan formulasi dia adalah cecair, SE. Okey, dan anggaran harga jualan RM80 dan kos rawatan per hektar adalah RM80. Bermakna sebotol filler itu untuk per hektar. Okey, Nadia. Okey, mungkin di sini saya ada soalan lah. Bolehkah racun kulat ini dicampurkan dengan vitamin? Okey, sekiranya berlaku serangan karah daun ataupun karah tangkai, saya dielakkan untuk menggunakan vitamin lah sewaktu untuk membuat kawalan ni, ataupun urea yang tinggi.
Selepas kita dah buat kawalan tu, kalau kita nak masuk vitamin ataupun urea, boleh, tak ada masalah. Tapi sewaktu, orang kata apa, sebelum kita buat kawalan, kita cuba elakkanlah untuk campur filler racun kulat ini dengan vitamin. Baik, seboleh-bolehnya kita elakkan campur racun kulat ini dengan vitamin ya? Ya, betul. Baik, jelas. Okey, bila kita bercerita pasal racun ini, kita perlu utamakan keselamatan lah. Okey, di Syngenta kita ada 5 aturan emas. Okey, yang pertama, kita utamakan keselamatan pada setiap masalah. Okey, bila tuan-tuan menggunakan racun ni, dia bahaya. Jadi tuan-tuan perlu utamakan keselamatan lah waktu menyembul, supaya angin tu tak rintang kepada tuan-tuan. Cuaca pun kena tengok juga. Okey, yang kedua, tuan-tuan perlulah baca dan fahami label produk sebelum kita guna. Maknanya tuan-tuan ambil botol racun tu, tuan-tuan buka dulu, tengok, baca dan fahami apa yang ada di dalam botol, tertera di botol itulah. Okey, racun ni untuk apa, kadar dia berapa. Jadi tuan-tuan kena baca dan fahamilah. Okey, yang ketiga iaitu amalkan kebersihan lah. Okey, tuan-tuan selepas kita meracun, tuan-tuan perlulah basuh tangan, basuh pakaian tuan-tuan supaya racun tu bila kita balik tak ada lah orang kata apa, membahayakan pada orang lain lah. Okey, yang keempat, bila tuan-tuan dah habis satu musim orang kata apa, penjagaan padi apa semua, tuan-tuan kenalah servis alatan tuan-tuan. Okey, pam racun tu tuan-tuan basuh, okey, cuci, servis supaya bila mula musim tuan-tuan boleh guna dan tak ada orang kata apa, masalah teknikal lah. Okey, dan yang terakhir, tuan-tuan gunalah pakaian dan peralatan perlindungan diri yang bersesuaian. Maknanya bila tuan-tuan nak turun ke bendang tu, saya rasa semua orang kata apa, dah biasa. Jadi tuan-tuan kenalah utamakan penutup muka, lepas tu kasut, glove. Waktu untuk kita mancur racun tu, kita kena pakai sarung tangan lah supaya tangan kita tak terdedah pada racun itu. Lepas tu kita kena pakai baju lengan panjang. Okey, tuan-tuan. Okey, bagaimanakah untuk kita mengawal karah dengan berkesan? Okey, yang pertama, kita perlu mencegahlah. Macam saya ceritakan sebelum ni tadi, kita perlu mencegah sebelum terkena serangan karah tangkai itu. Okey, untuk musim kedua ini di kawasan tuan-tuan, saya sarankan untuk tuan-tuan mencegahlah. Okey, sebab di musim 2 ni banyak hujan, jadi keadaan lembap dan karah senang untuk serang di petak tuan-tuan. Jadi kita cegah dulu sebelum kena. Kalau dah kena, susah sikit lah tuan-tuan. Okey, dan yang kedua, pilihlah racun kulat yang betul supaya bila kita buat kawalan untuk mencegah itu tepatlah. Bila kita guna racun kulat yang betul, dia akan berkesan lah. Jangan kita buat macam amalan sebelum ni, kita pakailah racun apa yang ada, janji tengok ada kulat, terus sembur, tak baca label yang betul, dia akan kurang lah dari segi cegahan untuk kita mencegah pokok padi daripada serangan. Okey, dan yang ketiga, masa semburan yang tepat. Jadi tuan-tuan perlulah tahu waktu bila untuk buat kawalan awal, kawalan yang terakhir. Jadi tuan-tuan perlu tahu. Okey, bila tuan-tuan dah mula serak tu, tuan-tuan mesti ada kalender tuan-tuan. Bila waktu semburan pertama, kedua, ketiga, jadi tuan-tuan boleh rujuk kalender semburan itu. Okey. Okey, Najia, ada apa-apa soalan daripada para petani kita? Ada. Saya suka tips cegah sebelum kena ya. Okay. Baik, ada satu soalan. Biasanya karah berlaku dalam masa hujan. Berapa racun akan ambil masa untuk serap ke dalam tanaman tu? Okey, untuk racun Syngenta, racun kulat Syngenta yang saya bagi penerangan tadi, dia mengambil masa 1 jam selepas semburan lah. Okey, untuk serap ke dalam tanaman pokok padi kita. Sekiranya kita sembur pagi, lepas tu duduk dalam 2 jam, hujan lebat, tuan-tuan tak perlu risaulah, dia dah ada dalam pokok padi tuan-tuan. Tapi sekiranya tuan-tuan sembur, kira tak sampai sejam lagi, hujan, dia akan cuci lah. Dia tak sempat untuk serap ke dalam pokok padi kita tu. Baik, dalam masa 1 jam ya? Ya, 1 jam. Untuk serap. Jelas. Okey.
Okey, ini sedikit jadual lah, okey, untuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh screenshot ataupun nanti boleh tengok balik webinar ini. Okey, masa semburan yang kita showkan kepada tuan-tuan. Okey, untuk Karah Daun kita showkan pada peringkat 40 atau 45 hari. Kita kena buat kawalan awal lah. Okey, supaya apabila peringkat 60 hari kita dapat orang kata apa, kawal karah tangkai ni tadi. Okey, kenapa umur 60 hingga ke 65 hari ni kita kena buat semburan lagi? Okey, untuk umur 60 ke 65 hari ini, sebelum terbit jangan-jangan satu kita panggil ya. Okey, bahasa petani terbit jangan-jangan satu lah, senang. Okey, dapat mencegah tangkai yang baru keluar daripada kena serangan karah tangkai. Okey tuan-tuan, waktu ni orang kata apa, terbit jangan satu ni kita kena buat kawalan yang pertama, yang orang kata apa, 60 hari ke 65 hari tadi ni. Okey, untuk kawalan masa semburan yang kedua pada peringkat 80 hingga 85 hari. Waktu ni padi kita dah tunduk. Okey, bila dah tunduk ini orang kata apa, untuk memastikan karah yang masih ada dapat dihapuskan. Sebab kalau kita buat kawalan tu mungkin ada lagi karah, jadi kita buat serangan yang semburan 80 ke 85 hari ini dapat memastikan karah yang ada dapat dihapuskan dan dikawal sepenuhnya sehingga padi dituai nanti. Okey. Okey, ini kadar semburan. Dia orang kata apa? Di pelbagai tempat, pelbagai orang kata apa, sukatan orang kata apa sama 50 ml untuk 1 pam 20 liter air. Tapi keluasan berbeza. Di Kedah, satu relung Kedah 3 pam. Untuk satu relung Penang kita kena pakai 5 pam. Okey, untuk 1 ekar di Kerian ini 4 pam dan 1 keping ataupun 1 hektar 10 pam. Yang di Selangor lah selalunya ke 1 keping ni. Kita di utara ini banyakkan pakai relung, pakai ekar lah. Okey. Okey. Tuan-tuan boleh tengok gambar rajah yang tuan-tuan tengok ni. Kita boleh tengok yang saya letak kotak hijau itu, tuan-tuan selalunya akan ronda dan tuan-tuan akan tengok ke dalam bendang. Tuan-tuan buatlah orang kata apa, check lah, kita tengok buat, kita kata duduk check untuk tengok ada tak serangan ataupun tanda-tanda awal karah ni. Okey, kita boleh mengenal pasti mulai dari daun lah. Yang pertama, okey, bila tuan-tuan tengok daun tu, tuan-tuan tengok ada bentuk orang kata apa, bentuk mutiara diamond tadi dan titik putih, tuan-tuan boleh buat semburan segeralah. Tuan-tuan kena buat kawalan yang cepatlah supaya memastikan dapat orang kata mengelakkan karah tangkai yang boleh menghilangkan hasil tuan-tuan. Okey Najia, saya stop dulu untuk beri peluang pada Najia kalau ada petani yang ada bertanya. Terima kasih Cik Fazil. Ya, ada satu soalan saya rasa ini cukup cepumas saya. Okey, baik. Kenapa bila sembur racun kulat ini, pucuk daun akan menjadi merah kuning? Pucuk daun akan jadi merah kuning. Okey. Kenapa ya, Cik Fazil? Okey, racun kulat Syngenta ini dia punya orang kata apa? Kita nak tahu racun ni dah ada di pokok padi kita dengan kita melihat di ujung-ujung pucuk padi kita tu dia berwarna kuning. Okey, dengan itu dia orang kata apa, kita tahulah pokok padi kita tu dah dapat orang kata apa, racun kita semua tu dia dah salut di pokok padi kita itu. Sebab racun kulat ni yang daripada Syngenta ini dia orang kata apa, bergerak melalui akar hingga ke hujung pucuk pokok padi kita tu. Jadi kita boleh tahu bila kita ronda, kita semua pagi kita ronda, petang kita tengok pokok padi itu dah hujung-hujung tu dah macam kuning. Jadi maknanya pokok itu dah diselaputi orang kata apa, dah dapat dah racun tu. Okey, dan satu lagi bila kita tengok kemerah-merahan tu, kita kena cek baiklah sama ada bila kita buat semburan tadi tu adakah dos yang betul ataupun kita menggunakan double dose. Okey, bila kita gandakan dos racun tu, dia boleh mengakibatkan pokok padi kita kemerah-merahan ataupun waktu kita buat semburan dia berlapik. Berlapik pun mungkin boleh menyebabkan pucuk daun pokok padi kita itu dia ada tanda merah-merah tu.
Okey, baik. So maknanya ada point di sini, ada tip di sini. Maknanya kita tidak boleh benarkan racun kita tu berlapik, betul? Ya, Tidak boleh betul. racun tu berlapik, dan juga kita tidak boleh pastikan tidak ada gandaan dos Ya, masa kita kena semburan tengok racun label ini. tu, kita buka label dia, dia show-kan berapa. Jadi kita kena ikut label tu. Jangan kita guna lebih sikit lah. Dekat situ mungkin kita dah cuba semua, mungkin ada yang okey, tapi bila kita semua ni dia tak okey. Jadi kena ikut dos yang betul lah. Baik, saya harap para petani kita juga dapat ambil tips ni ya. Saya rasa sangat penting ya tips yang diberikan ini. Baik. Okey, baik. Okey, untuk rumusan webinar kita pada malam ini, okey, saya ingin buat rumusan lah. Okey, yang pertama kita perlu mencegah dan merawat lah. Okey, jadi kita para petani semua, kita perlu mencegah lah. Kita buat rondaan di bendang kita tu, kita tengok ada tak tanda awal seperti karah daun. Jadi kalau ada, kita kena mencegah dan terus merawat karah daun ataupun karah tangkai. Okey, dan yang kedua, bila kita guna racun kulat sejenta ini, dalam masa yang sama dapat kawal karah daun dan karah tangkai, dia akan menguatkan tangkai pokok padi tuan-tuan tu. Jadi untuk yang ketiga, okey, bila kita guna racun kulat sejenta ni, dia akan melindungi hasil padi sehingga peringkat akhir taman. Tanaman pokok padi kita itu. Jadi tuan-tuan perlulah orang kata ataupun mencegah dan merawat supaya dapat melindungi hasil padi kita. Dan yang keempat, kawalan kritikal untuk karah tangkai pada 60 hari dan 80 hari. Okey. Kawalan kritikal ini orang kata kita perlu buat kawalan lah. Yang pertama, kawalan karah daun tu kita kena buat awal lah, 40 ke 45. Lepas tu kawalan karah tangkai 60 dan 80 hari lah, seperti yang saya maklumkan pada tuan-tuan tadi. Okey, dan yang kelima, okey, untuk racun kulat sejenta ini, harga dia berpatutan dan lebih nilai lah kepada para petani. Okey, dan yang keenam, okey, kadar untuk satu pam 50 ml, saya ingatkan balik pada tuan-tuan, untuk kadar satu pam 20 liter air adalah 50 ml. Dan yang terakhir, tanda awal dikenal pasti melalui jangkitan dedan. Okey, macam saya cerita pada awal webinar kita tadi, kita boleh mengenal pasti melalui bentuk dan warna pada daun pokok padi kita itu. Okey, bentuk dia seperti belian, putih di tengah dan coklat di luar. Okey, itu rumusan yang boleh saya kongsikan pada malam ini di webinar kita. Okey, Najia. Okey, jelas sekali apa yang saya faham dan apa yang saya berharap para penonton kita juga dapat memahami bahawa pentingnya untuk mencegah dan merawat penyakit karah ini. Kawalan awal sangat penting pada seawal umur padi 40 hari dan seterusnya pada hari ke-60 dan 80. Terima kasih diucapkan kepada Encik Fazrin atas kesediaan memberikan perkongsian ilmu pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung sesi webinar hari ini. Jutaan terima kasih kepada semua para penonton dan para petani kita yang bersama-sama dengan kita malam ini. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like dan share sesi ini dan ajukan sebarang soalan di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi di Sejinta Tech Talk yang akan datang. Terima kasih.